Hari ini kita akan lihat bagaimana saya membina dua set soalan untuk dua grup pelajar, dua kumpulan pelajar. Baik, kita mulakan. Okey, yang pertama, klik di bahagian tengah ni, okey, and then klik create, and then klikkan satu folder khas untuk guideline. Okey, exam guideline. Kemudian, make it visible supaya pelajar boleh baca guideline tersebut atau lihat video sekurang-kurangnya sehari sebelum peperiksaan. Jadi apabila dah siap, kita mulakan masukkan guideline daripada unit masing-masing, daripada unit PPI, PPD atau PPSM. Klik je pada dokumen tersebut. Dokumen dan masukkan konten guideline. Baik, make it visible supaya student boleh baca. Tuliskan di sini title untuk guideline tersebut. Kemudian kita masukkan lagi dokumen-dokumen yang berkaitan. Seperti lihat di sini, kita ada exam guideline, kita ada cam scanner manual. Masukkan cam scanner manual supaya student boleh baca. Make it visible juga. Make sure exam guideline di bahagian atas lah. Dan cam scanner di bahagian bawah. Baik, kemudian kita boleh masukkan bahan-bahan video supaya pelajar boleh lihat bagaimana cam scanner bagaimana scan kertas tersebut dilakukan. So create di sini, create. Masukkan link YouTube terus. Kalau di sini link YouTube kita dah ada dua dua set. Kita lihat di sini. Kita ada pertama adalah scan your exam paper. So, saya copy di sini. Masukkan di sini. Dan kita letak sini. Dan anda boleh masukkan description di sini. Savekan ya. Right, and then kita masukkan satu lagi YouTube. Create. Klik pada link untuk YouTube. Saya gunakan link yang kedua. Kalau pelajar anda majoriti adalah daripada Malaysia, local, so anda boleh gunakan link di sini, bahasa Malaysia. So sekiranya ramai pelajar adalah daripada international, majoriti, so gunakan English version. Copy dan saya masukkan di sini. Right. Saya make it visible. Kemudian anda boleh masukkan description di bawah. Savekan dia, make it visible di sini. Dan turunkan dia ke bawah perlahan-lahan. Kemudian bila dia dah berada di bawah, dia highlighted purple color, lepaskan klik anda. Klik dan drag. Jangan lepaskan klik, terus ke bawah. Sehingga dia dah duduk di bawah, lepaskan. Right. So kita dah ada complete document of exam guideline. Minta pelajar baca sekurang-kurangnya sehari sebelum hari peperiksaan. Kemudian kita createkan modul untuk peperiksaan. Klik pada learning module. Anda boleh letakkan tajuk untuk exam paper anda di atas. Right. Kemudian jangan visiblekan dahulu di sini sebab kita tak nak pelajar nampak kita sedang setkan kertas soalan di bahagian bawah.
Masukkan sini. Okey. Letakkanlah apa-apa arahan instruction di sini. Sila baca exam guideline sebelum memulakan peperiksaan. Okay. So kita boleh mulakan. Okay, yang pertama adalah create. Pergi di bahagian assignment. Okay. Paper. Okay. Kalau boleh elakkan meletakkan tajuk dia sebagai set A atau set B. Baik, letak di sini saja exam paper atau examination paper. Okay. Masukkan paper anda. Add locker. Okay. Letakkan exam paper. Okay, saya ada dua set. Set A dengan set B. Set A ni dia ada space dekat sini. Okay. Set B dia tak ada space. So saya letakkan set A dulu. Bila anda dah siap upload, okay, save kan, okay, dan okay, so sekarang kita nak setkan atas soalan tu, okay, tapi jangan setkan dulu, kita biarkan dulu. Okay, sebelum nak set tu nanti saya akan tunjukkan lah. So saya setkan paper kedua, kumpulan kedua. Right. So saya masukkan file. Okay, yang ini adalah B, set B ya. Right, saya savekan dia. Okay, so saya belum setting lagi, saya biarkan. Saya nak check dekat sini dah ada dua paper. Kan, okay, so saya masukkan create. Okay, macam biasa saya pilih assignment juga untuk setting group. Okay, tetapan kumpulan ataupun anda boleh letakkan dia group setting. Okay, make sure okay, jangan dibuka lah, always hidden. Okay, right. So di sini memang kita tak letak apa-apa sebab kita nak setkan kumpulan saja. Baik, saya sambung. Okay, kemudian kita akan klik pada assignment setting ni. Kita lihat ada ikon gear dekat atas, klik di situ. Okay, dan due date dia pastikan kita letak sebulan atau 2 bulan selepas daripada tarikh hari ni lah. So saya letak dekat sini 1.5 bulan lah, Disember saya letak 15. Kemudian saya letak collect submission offline sebab benda ni setting je, kita tak nak student lihat. Okay, points, maximum points ni tak perlu, kalau nak letak satu pun boleh. Okay, tapi kalau boleh, okay, kalau di sini untuk grade pastikan dia 100 lah sebab kita nak refer pada kita punya exam point, exam kita pun 100, so pastikan dia 100 di sini. Dan assign to group bahagian bawah sekali, klik pada di sini, assign to groups, klik di situ. Dan okay, so sekarang kita dah ada 4 pelajar, so kita nak bagi kepada 2 kumpulan, so kita letak randomly assign. Okay, secara random lah, maknanya kita tak pilih siapa-siapa, dia dah secara random. Okay, bahagikan kumpulan. So kita ada 2 kumpulan, group 1, group 2. So saya biarkan saja, saya tak perlu letak apa-apa. Dah pasti ada 2 dan saya klik pada save. Okay, so kita ada 2 set lah, 2 group untuk 2 set soalan. So klik pada button save. Okay, dah siap. So make sure dia always hidden dekat sini pun hidden, jangan sentuh. Kemudian kita masih lagi di sini, klik pada grades di sebelah kanan. Okay, so sekarang kita nak setkan kumpulan dia. Kumpulan yang pertama 95%, kumpulan kedua adalah 85%. Right? Okay. Kemudian untuk pastikan 2 grup ni akan dimasukkan dalam kertas peperiksaan set 1 dan set 2 ni, selepas ini klik pada button post all grades di atas. Okay, so dah settle lah, maknanya kumpulan dah ada 2. Sekarang kita dah ada 2 kumpulan. Dah selesai lah, so kita klik pada bakar. Right, so bila dah selesai kita fokus kepada 2 paper di bawah. Okay, saya klik pada paper set A dulu. Okay, sekarang kita perlu ada jadual. Okay, ini exam guideline dah selesai. Okay,
perlu ada jadual. Dalam jadual ni pastikan tarikh dia ada, tempoh menjawab ada, berapa minit yang diberikan untuk pelajar untuk prepare dan download, dan berapa minit pelajar perlukan untuk submit. Okey. So kalau di sini kita mula pada 9, okey, pada 9 pagi, maknanya kalau 15 minit prepare and download, so atas talian kita akan setkan pada 8.45. Okey, dan tutup pada 9. So 15 minit lah prepare and download. Kemudian pada pukul 9 tepat, peranan pensyarah perlu dilaksanakan seperti menyerahkan password PDF kertas soalan tersebut kepada pelajar. Kemudian sekali lagi pensyarah perlu memainkan peranan dalam memberikan pesanan kepada pelajar untuk berhenti menjawab dan bersedia untuk scan kertas jawapan. Okey, bagaimana nak tahu mereka dah submit atau belum? Kita boleh lihat pada bahagian monitoring invigilation, semasa invigilation nanti dalam blackboard, dan kita tengok berapa orang yang dah submit, berapa orang yang dah lama menjawab. Okey, so masa menghantar adalah pada pukul 12 sehingga 12.15. Okey, kita ada di sinilah so dia tally lah dengan masa menghantar memuat naik. Okey, so bila dah ada guideline, okey, maknanya kita dah ready lah untuk buat setting. Right. So kita letakkan pada due date dulu. Kita set pada due date dulu. Okay. So set pada due date pada 10 November. Okay. Setkan di sini 10 November. Right. Okay. Pada 12 suku. So PM lah. Okay. So pastikan sekali lagi sebab kadang-kadang bila kita set, masa dia berubah. Okay, walaupun kita dah set masa, dia berubah balik. So, kena double check atau minta team, kalau ada team teaching, so kita panggil lecturer partner kita untuk semakkan ya. And then, okay, points biarkan boleh. Okay, 100. And then, okay, dah tak ada lagi dah. Okay, savekan dia. Okay, due date dah selesai. So, sekarang bahagian kedua. Okay, release condition. So, release condition ni, okay, saya akan letakkan all members lah. Okay, and then letakkan date. Okay, show pada 10 November. Ikut yang tarikh ni lah. Tarikh dalam jadual. Dan dia bermula pada pukul 8.45 AM. Okay, so lihat bila saya tukar masa, okay, tarikh dia pun automatically tukar juga. Dia tertukar balik lah. Okay, dia ikut setting. Dia okay, reset by default dia akan ikut yesterday punya masa. Okay, sorry, masa yang seterusnya. So, pastikan dia ni tetap balik pada 10 November. So, once you dah siap pada tarikh dan masa, pergi bahagian performance. Okay. Choose grade. Okay. So, di sini tadi kita buat tetapan kumpulan. Nama dia adalah tetapan kumpulan always hidden. So, pastikan nama dia betul. Sebab kadang-kadang kita ada banyak tetapan kumpulan di sini. So, ingatkan apa nama tetapan tadi dah lain. Dia always hidden. So, grade requirement tukar kepada custom range. So, ingat semula group A tadi adalah 95. Okay, 95. Minimum dia ada 95 dan maksimum dia 100. Maknanya kumpulan pelajar yang jatuh pada kumpulan 95 hingga 100, mereka layak untuk menjawab kertas soalan set A ni. Okay. So, content appear, jangan letak show sebab kalau show, dia akan nampak dua-dua set soalan. So, kita make it hidden. Okay. So, hidekan dia sehinggalah pada masa peperiksaan bermula, okay, bila dia start tadi pukul berapa tadi? Di sini 8.45, dia sentiasa hide tapi dia akan show untuk set kumpulan A je. Macam tu So bahaya, okay? Jangan sesekali tekan show kalau anda ada dua kumpulan. Kalau satu kumpulan ataupun satu set soalan tak ada masalah tekan show ni. So kita student boleh nampak kertas soalan tu daripada awal pagi pun tak apa, tak ada masalah sebab kita memang tak ada dua kumpulan. Tekan ni and then kita savekan dia. Okay. So nak check balik pun boleh, pergi dekat setting.
So nampak dia punya pasangan dekat sini. Ini untuk double check lah, untuk confirm balik. Okay, so dia akan show pada 8.45, okay, dan close pada 12.15. So kita lihat di sini. Sinilah. Nampak di sini. So sama. So kena samalah. Tarikh pun sama 10.10. This is how we do the recheck untuk exam tersebut. Apa yang kita dah setkan tadi. So savekan dia. Right, maknanya dah betul lah yang setting tadi. Right, so bila dah betul, okay, yang ini pun jangan so release ni, tengok kita letakkan hover your mouse, jangan klik, just hover your mouse. So kita nampak lah setting tu dah betul. Student must earn 95 points to 100. So barulah dia boleh access set A ni. Okay, dan student can access pada 8.45 10 November. So dah betul dah setting kertas soalan ni. Okay, so nampaknya dia sentiasa ada release condition. Okay, dia tak show lah. So kita pergi set kedua, sama juga macam tadi, pergi ke gear. Okay, dan kita setkan pada 10 November. Right. Okay, 12 suku tadi. Hantar 12 suku PM. Right. So, okay. Grade dia begini, 100 juga. Saya setkan sama macam kata soalan. Pergi ke setting kedua. Okay, bahagian atas kanan. Okay, all members, and then klik pada date dan kita pilih pada 10 juga. Right, 10 November. Tapi bermula pada 8.45 AM. So nampak tarikh tu bertukar. So kena berhati-hati. Check semula. Okay, and then klik pada performance. Dan saya pilih tetapan kumpulan yang last tadi. Saya pilih pada custom range. Okay, kumpulan kedua tadi dia dapat markah 85. Okay, so saya setkan 85 dan range dia saya pun kecilkan lah 85, maksimum 86. Okay, saya tak nak terkena pada 95 lah kumpulan satu lagi. So saya tak nak dia overlap. So saya kekalkan 85, 86. Okay, dan klik pada hide, and then kita savekan dia. Okay, so now kita nak double check, klik pada engine icon ni, and then kita tengok di sini. Okay, 12 suku 845. Okay, dah betul dah. So savekan dia. Okay, pangkah, dan kita lihat di sini. Okay, student earn 85 points to 86. Right, okay. So 845 mula. Okay, so kita tengok ini selesai 12 suku. Yang ini exam set kedua pun 12 suku. Alhamdulillah. Okay, so pada hari exam nanti, barulah katakan lagi sejam atau 2 jam, kita boleh visiblekan dia. Ataupun sekiranya anda rasa takut terlupa, anda boleh guna release condition jugalah. Dekat sini release condition, specific time dia, and then date, okay, 10 November. So katakan pukul 8 lah. Okay, 8.30. Okay, 8.30 dia akan, ataupun 8 nak awal sikit pun boleh. Okay. Okay, 8 AM. Right. Boleh je 8 AM. Okay, tapi di bahagian bawah tu, paper tu dia akan nampak satu saja. Okay, jangan bimbang. So, letakkan 10. Right. Okay. Right. And then, okay, when will content appear? Yang this one, okay, tak apa. Boleh show lah content tu. Yang dekat luar ni tak ada masalah. So, boleh setkan dia dekat sini. Date and time. Kalau takut lupa. Kalau rasa okey je, rasa boleh buat, okey, boleh monitor sendiri, letak je visible pada pukul 8 sendiri ya. Letak sini, klik pada visible je pada pukul 8. Pada tarikh exam tersebut. Baik, dah siap. Apabila pada waktu exam tersebut, okey, anda nak monitor invigilate exam, klik pada paper A ni. Okay, and then klik pada student activity. Pastikan anda ada attendance sheet dekat sebelah kanan ni untuk anda tanda. So katakan, okay, kita lihat dekat sini. Okay, siapa yang dah masuk. Bila dah masuk, kita akan lihat number of unopened ni, dia akan berpindah kepada open. So kita boleh tandakan lah. So bagaimana kita nak ambil
bagaimana kita nak tahu set A dengan set B, okey. Seminggu sebelum exam ataupun 3 hari ke, okey, atau 2 hari, sehari sebelum exam tersebut, boleh pergi ke grades ni di sini, okey. Dan anda boleh klik pada di sini dan ambil attendance sheet, letakkan sebelah kanan, katakan Excel, dan anda tandakan, okey, Cik Ulfa set A, okey, seorang lagi B4005 set A. Lepas tu dah siap, hidekan dia, pergi sini dan kita tandakanlah. So bila pada waktu invigilation, kita boleh lihat di sini, okey, siapa yang set A tu, just tanda sahaja, tak perlu tulis nama dia dah. Kita tandakan, okey, Rozana dah masuk, so kita tandakan dia set B. Okey, dah ada. So, pastikan ada attendance sheet di sebelah kanan. This is for the invigilation online lah. Itu sahaja. Terima kasih.